أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى روح المرحوم أبي وإلى روح المرحومة أمي وأصولهما وفروعهما ومن ينتسب إليهما أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan berkumpul di surau ini pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan kehendaknya dapat kita sama-sama mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan kita susuli, kita teruskan lagi pengimarahannya dengan pengajian ilmu tafsir, kitab Tafsir Al-Munir juzuk 3. Masih lagi pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran Al-Karim turutannya, dan kita sambung lagi perbahasannya ayat yang ke-275 hingga 281 berkenaan bahaya riba terhadap individu dan masyarakat. InsyaAllah seperti biasa kita baca dua ayatnya, kemudian kita sambung perbahasannya. Ayatnya muka surat 97, sambungannya perbahasannya muka surat 101, InsyaAllah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba itu, tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan teruyuh hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni berniaga, dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, yakni larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi, yakni perbuatan mengambil riba itu, maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah susutkan, yakni kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba, dan dia pula mengembangkan, yakni berkat harta yang dikeluarkan sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang terus kekal dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, yakni jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu,
maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak akan selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok. Ini modal asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga lapang hidupnya. Dan sebaliknya, jika kamu sedekahkan hutang itu kepadanya, adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui, yakni pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seseorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Jadi kita lihat muka surat 101 ya. Oleh itu peringkat bawah tu. Oleh itu Allah Ta'ala menyangkal dakwaan mereka dan menerangkan bahawa bandingan yang mereka kemukakan itu adalah batil. Maknanya mereka mengatakan sama je, jual beli dengan riba tu sama je. Jadi Allah Ta'ala terangkan, sangkal. Allah Ta'ala berfirman bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni berniaga, dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bay' wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni berniaga, dan mengharamkan riba, yakni tiada jual beli melainkan kerana hajat. Tiada jual beli melainkan kerana hajat. Memanglah itu mana dia muamalah. Kita saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Dulu mungkin tak pakai duit lah. Dia ni ada beras, dia ni ada ubi, dia ni ada keledek, dia ni ada kambing. Jadi saling memerlukan, bertukar. Tapi kita hidup sekarang ni pakai duit lah. Memanglah duit bukan segala-galanya. Tapi kalau tak ada duit, kita nak buat sesuatu sukar, payah, nak bergerak payah, macam-macam lah. Itu kata-kata Ustaz Badli Shah kan? Tu boleh tengoklah. Dia kata memang duit bukan segala-galanya, tapi kalau nak bahagia kena ada duit. Tak ada duit macam mana? Isteri kalau banyak duit kita boleh gelar habis-habis. Kalau tak ada duit lain pula gelar kan. Itu contohlah kan. Jadi ia merupakan pertukaran yang tidak merugikan. Jual beli pertukaran yang tidak merugikan. Kita dapat manfaat di atas hajat yang kita nak, kan? Dia pula dapat manfaat di atas hajat yang dia nak, kan? Jadi bukan maknanya sama dengan riba. Tengok manakala riba pula ialah amalan mengeksploitasi keperluan orang susah, mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Apa patah kata seperti mencedok di air yang keruh. Betul. Mana ambil kesempatan di atas peluang yang ada dengan menindas orang lain.
Macam kasih baba tu lah dengan Alibaba kan. Nah, Alibaba susah, miskin kan. Ya, tak ada, tak gandum nak pinjam. Nak pergi pinjam. Sebelum diberi pinjam kena bahan dulu. Kan? Kau ni malas lah, ginilah gini. Lepas tu aku boleh bagi sekantang gandum, tapi kau kena bagi ganti dengan 2 gantang. Tak akan menindas namanya tu. Itu adik-beradik tu. Adik-beradik kan. Tu contohlah apa yang Ramli buat tu kan. Adik-beradik tu kan. Kalau nak kira adik-beradik, apa nak kira kan. Nak pinjam segantang gandum, tak apalah aku bagi kau 5 gantang aku bagi kan. Apa ada hal. Engkau adik aku. Kiranya. Tapi tu contohlah. Jadi dia mengeksploitasi keperluan orang susah kan. Keperluan mereka dipergunakan tanpa sebarang imbalan atau pulangannya dan gantian. Orang yang membeli makanan atau suatu barang dan membayar secara tunai, tentunya ia berhajat kepada makanan atau barangan atau suatu manfaat yang dapat menampung keperluan hidupnya. Itu dalam maknanya berjual beli kan. Manakala orang yang melakukan riba pula, ia tidak membuat akad pertukaran. Ia mengambil lebihan dari hutang pokok ketika tamat tempoh hutang tanpa suatu pertukaran pun. Kebanyakan produk pengeluar ataupun yang berlaku sekarang lah. Kebanyakan produk kewangan pada hari ini menggunakan sistem jahiliah. Menggunakan sistem jahiliah. Tak dapat lepas tu. Di manalah kita pergi pun. Di dunia ni. Di berapa puluh berapa ratus dunia, apa negara kan. Tak dapat lari daripada ni terkena sistem jahiliah. Tu riba. Wang faedah dikumpul dan digabungkan sehingga bertimbun-timbun. Faedah tersebut dikenakan dari tahun ke tahun secara berganda. Dengan demikian, saham produk kewangan terbabit terus berkembang. Hasil dari perolehan riba yang berlipat kali ganda. Lebihan atau gandaan seperti itu adalah suatu kezaliman yang menyebabkan maksiat dan dosa besar. Itu sebab kita kadang-kadang kita benda ni kita tak perasan. Kita nampak Allah Ta'ala datangkan banjir. Ini contoh. Allah Ta'ala datangkan apa, yalah sebarang musibah kan. Tapi boleh jadi bila kalau kita merenung dalam-dalam, ni antaranya kemungkinan besar sebab dosa daripada riba. Kita tak mikir, kita fikir Allah, kenapalah ditimpakan begini kan. Kita mikir yang tu. Kita tak mikir kesalahan daripada kita. Sebab kita rasa kita tidak berdosa. Ni masalah kita. Sepatutnya bila ditimpa je satu-satu musibah, terus je kita lihat apa dosa yang aku telah lakukan, apa kesalahan yang telah aku buat. Adakah aku maknanya orang lain? Adakah aku menipu orang? Adakah aku menzalimi orang? Dia kena pergi situ. Tapi kalau kita tak tunjuk ke kita, tunjuk ke orang, tak ada apa kan. Habis. Tunjuk ke orang tunjuk kelingking berkait apa? Ada pepatah tu kan. Kita tunjuk ke orang, tapi yang sakit yang tunjuk tu satu. Hak yang hala ke kita tu banyak. Mana kita ni lebih banyak, mana buat dosa lah. Tu sebab musibah tu datang adalah untuk mengembalikan balik kita, menjedarkan balik kita, mengisahkan balik kita. Allahu Akbar, kembali pada Allah. Sesiapa yang telah mengetahui mengenai pengharaman riba, lalu ia berhentikan apa yang telah ia lakukan, maka riba yang telah diambil sebelum itu pada waktu jahiliah adalah menjadi haknya. Ni hukum. Maknanya benda-benda hak yang telah lepas. Tak kira lah sebenarnya bukan riba sajalah, benda-benda yang telah lepas kan. Atas dasar kejahilan, tak tahu kan.
Oh, dosa ya ustaz tak tahu tak. Maka maaf pada syarak lah. Maka serah pada Allah Ta'ala. Tetapi bila dah tahu, tak bolehlah terus melakukan perbuatan tersebut. Kalau kat sini riba. Kalau bab lain tak kira lah apa benda pun. Contoh ni contoh. Ada orang kemungkinan, ini contoh saja. Dia baca tahiyat dia tak ada waw. Ni contoh. Dia baca tahiyat awal ataupun tahiyat akhir tak ada waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni contoh. Ustaz tak ni tapi ni contoh. Dia tak baca, dia tak sebut huruf waw tu. Sepatutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waw tu tak boleh kita tinggal. Jadi dia pun belajar. Ustaz kata kena sebut sempurna. Kena ada waw. Jadi pun selama ni tak sebut lah. Rupanya tak boleh. Rupanya tak semayang rupanya. Jadi hak semayang dia hak lepas-lepas tu maaf pada syarak lah. Mohon Allah Ta'ala terima. Tapi bila dia dah tahu tu, dia kena ubah. Dia kena berusaha untuk sebut waw tu. Berlatih lah. Berlatih. Dia sebenarnya kena berlatih. Ini contoh berlatih. Sebut banyak kali. Dah kalau dah 20 tahun 30 tahun tak sebut waw, tiba-tiba hari tu nak sebut, bukan senang juga. Tapi kena berlatih. Berlatih boleh. Sama juga mengaji kan. Kadang-kadang baris salah kan. Ini contoh kadang-kadang huruf sad disebut huruf sin kan. Huruf zai disebut huruf ra kan. Tapi kalau baca seorang memanglah betul belaka. Tapi bila dah dengan guru tu tak kena tu kan. Perbaikilah. Lebih-lebih lagi surah Al-Fatihah. Sebab dia menjadi rukun. Tapi kat sini dia kata apa? Maknanya nak beritahu, kalau dah ambil riba sebelum dia tahu akan haramnya riba itu, maka yang dah sudah-sudah tu terserahlah kepada Allah. Terserahlah kepada Allah SWT untuk memberi keampunan atau menghukum dengan keadilan dan menggugurkan bebanan daripadanya pada hari kiamat. Jadi berubah, hentikan riba dan mohon ampun. Mohon ampun. Manakala sesiapa yang terus mengambil riba selepas pengharamannya, maka ia telah mewajibkan hukuman dikena ke atasnya dan berhak untuk dikekalkan ke dalam api neraka. Azabnya kekal dalam api neraka. Apa yang dimaksudkan dengan kekal dalam neraka di sini ialah mendiami, yakni berada dalam neraka dalam waktu yang lama jika orang terbabit adalah mukmin. Disebutkan kekal adalah dengan tujuan memperlihatkan ancaman yang amat keras. Kekal kat sini bagi orang mukmin bukan kekal selama-lamanya. Tapi kekal nak ceritanya ancaman. Jangan buat macam tu. Ini bagi orang mukmin. Sebab orang mukmin, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah takkan tersisa walau seorang dalam neraka. Tapi nak tunjuk benda ni serius. Benda ni bukan main-main. Tu sebab Allah Ta'ala kata tu. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat kita baca tadi, hum fiha khalidun. Dan mereka kekal dalamnya. Tapi bagi orang mukmin, tidaklah kekal walau seorang pun dalam neraka. Akhirnya setelah Allah Ta'ala taubatkan dengan api neraka tu, dibakar, hidup mati, dikeluarkan mandi dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan tu, akhirnya dimasukkan dalam surga. Tapi jangan kita ambil mudah. Tak apalah, lain-lain surga juga, jangan. Azab Allah kita takkan mampu untuk menanggungnya, menghadapinya. Tu. Jadi mohon ampun pada Allah. Itu beza dia. Beza dia kalau disebut hum fiha khalidun, bagi orang mukmin kekal di situ sebagai ancaman. Seriusnya benda tu jangan dibuat.
dia punya efek dia besar, kesan dia bahaya sangat. Tapi kalau orang kafir, hum khalidun tu makna dia memang selama-lamanya lah. Itu perbezaan dia. Seterusnya, Allah SWT memberi peringatan tentang bahaya riba dan kesannya yang boleh mengundang kebinasaan. Allah Ta'ala melenyapkan keberkatan daripada harta riba. Okey, tengok sini apa ayat dia kata tu. Pada hakikatnya ia tidak berkembang dan tidak bertambah, sekalipun pada zahirnya harta berkenaan kelihatan bertambah. Nampak? Ini maknanya tertipulah. Kan? Tertipu memanglah, banyaklah dapat kan. Bagi pinjam 1,000, kenakan 500. 1,500. Itu bulan pertama. Bulan kedua, bulan ketiga tak mampu lagi. Tambah lagi. Banyak tak nampak zahirnya? Banyaklah. Tapi hakikatnya adalah rugi yang amat sangat. Sebenarnya ia lebih hampir kepada kehilangan dan kebinasaan. Manakala sedekah pula, ni perbezaan ni. Manakala sedekah pula Allah Ta'ala kembangkannya dan memberi keberkatan padanya serta menggandakan ganjarannya. Berkat-berkat ni maksud dia kebaikan yang berpanjangan. Bila kita infak, kita sedekahkan tu, mana apa yang kita telah laburkan itu, demi kebaikan itu, kebaikan hablum minan nas, maknanya untuk kesenangan manusia lah. Khairun nas anfa'umun nas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Bila dia beri sedekah tu, maknanya dia memberi manfaat kepada orang lain. Maka harta yang dia ada dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan harta yang telah diberi itu confirm hak dia. Itu yang dia beri itu hak dia, yang ada pada dia Allah jaga. Itu dia keberkatan. Sebab apa? Apa yang dibuat itu menepati kehendak Allah dan Rasul. Itulah ajaran Islam, ajaran agama kita. Di dunia ini harta sedekah sesekali tidak akan berkurang, walaupun zahirnya nampak, walaupun zahirnya nampak kurang. Dia terbalik tu. Kalau harta riba tadi zahirnya nampak bertambah, tapi hakikatnya adalah berkurang. Tapi sedekah zahirnya nampak berkurang, hakikatnya adalah berkembang, bertambah. Tu memang terbalik lah. Yalah, berlawanan lah. Orang yang bersedekah mendapat imbalan yang baik daripada Allah Ta'ala dalam berjual beli atau dengan kenaikan harga suatu barang. Manakala di akhirat pula orang yang bersedekah mendapat ganjaran pahala berlipat kali ganda. Itu sebab Allah Ta'ala dia boleh bagi sampai lebih daripada 700 kali ganda pahala. Cuma kita buat je dengan Allah Ta'ala ni, kita kerja je, kita beramal. Ganjaran ni buat tu sahaja cerita. Dengan manusia je buat kerja macam nak mampu. Tapi bila dapat hasil tu tak setimpal rasanya dengan apa yang telah dikeluarkan. Itu manusia. Tapi dengan Allah Ta'ala sedikit kita buat, Allahu Akbar. Orang yang solat subuh, orang yang solat sunat sebelum sembahyang subuh, apa ganjaran Allah bagi? Seisi alam. Nampak? Balas dua rakaat je, berapa minit sangat. Katalah taruhlah 7 minit. 7 minit kita buat kerja, seisi alam Allah bagi. Itu sembahyang yang paling mudah lagi. Cakap je, sebut je, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebanyak buih di lautan. Allah Ta'ala ampunkan dosa.
Dosa yang begitu banyak sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahu akbar. Tu. Banyaklah nak cerita lagi kan. Tapi masalah kita ni ustaz sinilah kan. Masalah kita tak buat. Itu masalah kita. Kan? Tak buat kan. Selawat ke Nabi. Kan? Selawat ke Nabi. Sekali selawat berapa Allah bagi? 40 ganjaran sekali Allah kita selawat. 10 Allah selawat balik semula. 10 lagi Allah Ta'ala bagi pahala. 10 lagi Allah Ta'ala hapukan dosa. 10 lagi Allah Ta'ala naikkan darajat. 40. Nah, 40. Tu sekali selawat. Jadi sama-sama kita kejar. Buatlah macam mana cara pun tuan-tuan untuk selamatkan diri daripada azab api neraka. Dan akhirat yang awal-awal lagi yang akan kita tempuh alam barzakh. Buatlah macam mana pun. Antara bentuk pengembangan secara maknawi ialah bahawa orang yang bersedekah dicintai oleh Allah SWT dan manusia. Maknawi pada makna maknawi ni dicintai. Orang suka. Bila kita bersedekah ni orang ramai yang nak kawan dengan kita. Allah suka, kawan pun ramai. Kalau kita baik, orang benci tak? Orang benci. Tambahan pula, kalau ada perangai ya, hak dia, hak orang, hak dia. Ni lagi orang benci. Genggam tak tirih. Genggam tak tirih. Dia punya, kalau dia punya genggam tak tirih. Tidak timbul hasad dengki. Bila kita bersedekah ni, sifat-sifat buruk dia boleh dihapuskan. Tidak timbul hasad dengki, kebencian, kecurian dan perbuatan yang menyakiti. Dia kalau ialah di antara cara nak menyucikan hati perut kita ni sedekahlah. Bersedekah. Orang yang bersedekah ni dia tahu hakikatnya harta itu bukan dia punya. Hakikatnya harta adalah milik Allah. Cuma keimanan dia, ada orang yang dia boleh bagi banyak, dia tak kisah. Tapi ada orang masih juga lagi berkira-kira, yang masih lagi sedekah tapi masih berkira-kira. Itu kita lah tu. Ustaz sedekah tapi berkira-kira. Tapi walau macam mana pun tak kisahlah. Nak berkira-kira ke, nak ada riak lagi ke, nak ada perasaan yang macam-macam, tapi kita kena buat terus. Maknanya kena istiqamah. Itu memang cara nak mengubatnya. Kalau kita dah istiqamah, akhirnya hilanglah apa-apa hak yang negatif tu. Nak berkira ke, nak riak ke, hilang. InsyaAllah. Tapi kalau kita buat sekali-sekala, payahlah nak hilang. Dia kena buat berterusan. Itu kaedah dia nak menghilangkan penyakit yang tak baik tu, bila kita nak bersedekah. Manakala maksud bentuk penyusutan pada tata susila ialah bahawa orang yang memakan riba dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala dan juga manusia. Semua manusia mempunyai perasaan hasad dan rasa perseteruan terhadapnya, khususnya jika ia ditimpa suatu musibah. Orang tu bila dia dah kena zalim, dia akan tak puas hati. Bila tak puas hati, hati dia akan sentiasa menyebut benda yang tak elok lah, mendoakan benda yang tak elok kan. Dia ni aku pinjam 100 kan, dia balun pula tak suruh tambah RM50 kan. Kata-kata yang tak elok lah keluar. Malas saya nak sebut lah kan. Tapi dalam hati dia macam-macam lah yang benda yang tak elok kan. Lepas tu kena pula ditimpa musibah orang yang makan riba. Ada yang muka akan keluar perkataan itulah kan.
nak sangat. Makan nak. Dia macam itulah. Semua orang menantikan kecelakaan kesudahannya. Nampak? Perkara ini memang dapat dilihat dalam realiti kehidupan. Harta orang yang makan riba cepat musnah. Kesenangan dan kekayaan mereka adalah suatu petaka. Sekalipun terlihat kekayaan mereka seketika waktu, namun lumrah kesudahannya berada di ambang kefakiran. Itu sebab kita tengok kadang-kadang, bukanlah kita nak cakap siapa nak, kita tengok, dia berniaga hebat kan. Rupanya dalam perniagaan tu ada melakukan riba. Sekali Allah Ta'ala bagi kan, sekelip mata je hilang kan. Sekelip mata je hilang. Kita tak adalah contoh ke siapa-siapa, tapi maknanya itulah Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha berkuasa kan. Kalau maknanya dalam keadaan kita, dia ada beza lah. Kalau betul dia melakukan urusan muamalah itu, tidak ada riba dan sebagainya, ditimpa juga musibah, itu lain. Dia punya efek dia, kesan dia, dia tak sama. Tapi kalau ada melakukan riba, kesan dia lain pula. Dia tengoklah pada orang yang melakukan tersebut kan. Kita tak adalah nak menghukum pula, tak boleh lah kan. Kita tengok mentang-mentang dia ni buat perusahaan ni, Allah Ta'ala bagi, ni makan riba, tak boleh lah begitu. Tapi masing-masing lah. Tu kata tadi, bila datang musibah tu, terus kita lihat pada diri kita, ada tak melakukan kesalahan. Renung dan fikir. Mungkin kalau tidak, yalah, kalau tidak riba pun mungkin kesalahan-kesalahan lain. Tapi kena memikir, kena maknanya insah ke diri tu. Bukan terus kita nak menyalahkan siapa-siapa. Kita baca hadis ni. Al-Bukhari dan Muslim mengemukakan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiban, fa inna Allah ta'ala yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal." Maksudnya, sesiapa yang bersedekah dengan seguni tamar dari hasil usaha yang baik, sedang Allah tidak menerima melainkan sesuatu yang baik, maka Allah Ta'ala akan menerima dengan kanannya, kemudian dikembangkannya sehingga menjadi seperti bukit, seperti mana seorang membela anak kuda yang membiak dengan banyak. Hadis ini adalah berkaitan pengembangan dan keberkatan sedekah. Dalam ayat berkenaan ungkapan mengenai penyusutan digandingkan, yakni disusul dengan pengembangan, bagi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan mengenakan balasan terhadap orang yang melakukan riba dan amat membencinya. Allah tidak redha terhadap orang yang tegar, yakni terus degil melakukan perbuatan haram dan menghalalkannya. Allah juga membenci semua orang yang kafir, iaitu orang yang bergelumang dengan perbuatan melampau batas dalam kekufuran terhadap nikmat Allah Ta'ala. Ia tidak melakukan belanja dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga membenci orang yang banyak melakukan dosa, iaitu tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ia mengeksploitasi keperluan orang susah. Kenyataan ini merupakan ancaman keras terhadap riba, juga memaklumkan bahawa riba adalah perbuatan kufur dan bukanlah perbuatan orang Islam. Jadi nak ceritanya ayat ni memang nak menunjukkan betapa serius ataupun Allah Ta'ala memberi perhatian, mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali terlibat dengan riba, kerana kesan dia, azab dia begitu pedih. Hum fiha khalidun. Azab neraka ni, maknanya yang kat dunia ni Allah Ta'ala dinisbahkan, seperti mana Rasulullah SAW beritahu, 1/70 kan. 1/70 dia punya panas dia tu, dia punya azab dia tu. 69 lagi mampu ke kita nak tanggung? Yang 1%, katalah peratus lah, yang 1% ni pun kita tak mampu nak tanggung. Dulu ada seorang imam muda kan,
Imam Fakrul Razi ke apa. Ustaz ingat dia ada bagi ceramah dekat sekolah Alam Syah tu. Dia kata kalau rasa hebat sangat, boleh tahan azab Allah Taala ni, dia kata start motor. Panaskan exhaust tu selama dalam setengah jam ke sejam. Lepas tu padang ke enjin, baringkan motor tu exhaust ke atas. Pakai kain, dia kata, ambil buku sejarah, duduk kat exhaust tu. Kalau boleh tahan, dia kata, tak boleh lah. Exhaust panas tu, duduk atas exhaust tu, baca buku sejarah. Macam Pak Mau kan. Kalau rasa okey, relax, tak ada apa pun, okey je, boleh je. Tak apalah, buatlah maksiat. Nak tengok boleh ke tak boleh kan? Nak tengok menggelebur kulit tu kan, exhaust tu. Wallahu a'lam lah. Jadi nak cerita ini satu ancaman kepada orang yang memakan riba, dan Allah Ta'ala sangat mengambil tindakan yang keras terhadap mereka yang melakukan riba. Dan bagi orang mukmin, bila dengar ayat ni, maka jauhkan daripada riba. Kita ingat setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang, InsyaAllah. Ya saya. Tunjuk lurus kelingking berkait. Maknanya kita tala korang kan, satu kesalahan, tapi kat kita banyaklah nak. Macam tu kan. Kita tunjuk macam tu, mana ada orang tunjuk macam tu kan. Betul lah tu. Terima kasih bang. Tak, itu kata tak dapat lagi kan? Tak dapat lagi. Tapi ada kaedah-kaedah yang telah dikemukakan oleh para ulama. Itu sebab band sekarang ni dia ada penasihat syariah. Jangan kita bersikap jumut pula sampai tak boleh lah nak buat pinjaman, tak boleh lah itu, tak boleh ini. Jangan begitu. Ustaz dulu pun ada juga pemikiran yang begitu. Takut je nak buat pinjaman, nak buat itu, nak buat ini. Dia sebenarnya ada kaedah yang telah orang kata dibuat, dianalisis, dikaji oleh para ulama. Itu sebab setiap band pun sudah ada panel syariah dia. Dia kita yang tak tahu ni, maka kita serah kepada ahli je. Kalau ada dah sekarang ni pinjaman Islam kan, secara Islam kan, ada konvensional, takkan kita nak ambil yang konvensional lagi, walaupun ada orang kata sama je. Beza. Sebenarnya hakikat dia beza. Walaupun kita tengok macam tinggi lagi je dia punya ni, kaedah dia ada lah kat situ. Jadi kita serahkan kepada ahlinya. Jadi kita terselamat. Kalau masih lagi kita masih sama je konvensional dengan apa yang Islam ni, tak ada beza pun. Ada orang yang melihat begitu. Orang yang bekerja di bank tu pun ada yang melihat begitu. Dia kata saya dulu ditawarkan juga untuk masuk yang belah apa skim maknanya Islam ni. Tapi saya tengok tak ada beza pun ustaz dia. Sama kan. Tak ada apalah. Dia beza tak sama kan. Walaupun mati je sama. Betul tu. Itu perbandingan yang cantik tu, Mam. Ayam yang sembelih dengan ayam tak sembelih, bila gulai sama tak? Sama je kan. Masak kari kan, kari campur kentang kan, sama. Tapi dia punya rizak dia sama. Rizak dia tak sama. Satu halal, satu haram. Tu kena dia punya perbezaan dia, kena ada beza. Allah Ta'ala dah beritahu dah, tak sama. Tapi kita ni sebab kejahilan kita, kita rasa sama. Tu ustaz yang lebih ni lagi, bila
mengaji dekat tu lah, ambil pengajian Islam tu kan. Ambil pengajian Islam tu, ada madah muamalah dalam Islam. Rupanya ada dia punya kaedah-kaedah yang menghalalkan, yang boleh jadi halal, yang telah di analisis oleh para ulama. Jadi kita serah pada yang pakar kan. Begitulah. Yang dah sudahlah kan, bertobat. Dah tahu jangan buat lagi. Jangan ambil lagi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Taala menjaga diri kita lah daripada terlibat dengan riba ni. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna qabla al maut taubah wa indal maut syahadah wa ba'da al maut jannah wa na'imah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala khair halqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.